Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, ini adalah lesson yang pertama untuk tajuk penaklukan matematik. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu apa itu penaklukan matematik. Okey, penaklukan matematik adalah melibatkan pelajar membuat satu kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang didapati atau andaian yang telah dilakukan. Okey, maksudnya, dekat sini awak akan jumpa satu bukti ataupun awak telah lakukan satu andaian. Selepas tu awak akan melakukan satu kesimpulan. Okey, contohnya kan, dia bukan melibatkan nombor-nombor sahaja tetapi melibatkan fakta. Contohnya, awak ada menonton cerita ni yang saya tunjukkan, cerita Detektif Conan. Dalam cerita ni, banyak dia melakukan penaklukan. Okey, dia jumpa bukti-bukti and then dia buat juga andaian. Selepas tu dia dapat satu kesimpulan. Okey, banyak lagi cerita-cerita yang detektif. Detektif mudah untuk saya bagi contoh. Okey, dia menggunakan penaklukan. Okey, maksudnya cara berfikir lah. Menggunakan bukti-bukti tu untuk cari satu kesimpulan. Okey. Okey, lesson satu ni saya sentuh satu je, iaitu bagaimana untuk mengenal dan membina pernyataan. Okey, so saya bahagikan dua bahagian. Satu, pernyataan. Lagi satu, bukan pernyataan. Apa bezanya? Kalau pernyataan, dia boleh tentukan sama ada benar atau palsu. Maksudnya ayat tu kita boleh tahu ini benar ataupun palsu. Kalau dia bukan pernyataan, kita tak boleh tentukan sama ada dia benar atau palsu. Contohnya ayat arahan, ayat tanda seru dan juga ayat soalan. Sebab kita tak tahu benda tu benar ataupun palsu. Okey, kita tengok contoh ayat. Contoh ayat pernyataan. Malaysia mempunyai 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan. Okey, ini adalah benar ke tidak? Yes, ini adalah benar. So, itu adalah pernyataan. Kalau kita boleh tentukan dia benar atau palsu, dia ada pernyataan. Okay, and then Melaka terletak di utara Malaysia. Oh, ni salah ni, palsu. Tapi dia adalah satu pernyataan, tapi pernyataan yang palsu. And then yang ketiga, semua benda hidup boleh bergerak. Semua benda hidup boleh bergerak. Oh, ni pun palsu ni. Tak semestinya semua benda hidup boleh bergerak. Contohnya pokok. Pokok tak boleh bergerak kan? So, ini adalah satu pernyataan tetapi dia palsu. Awak nak tahu dia pernyataan ke tak, kita boleh tentukan dia benar ataupun palsu. Okey, tengok contoh yang bukan pernyataan pula. Contoh yang pertama, pinjamkan saya buku itu. Itu kan ayat arahan. Kita tak tahu pun ayat ni betul ke tidak kan, sebab dia satu arahan. Lepas tu, yang kedua, siapa nama awak? Ayat ni pun kita tak tahu palsu ataupun benar. So, ini adalah bukan pernyataan. Ataupun yang ketiga, wah cantiknya pemandangan itu. Ni pun salah lah. Ni bukan pernyataan because dia bukan palsu, dia bukan benar. Okay, so kita tengok contoh. Nyatakan sama ada ayat berikut adalah pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan alasan anda. Okay, so kita tengok yang A. Negatif 10 lebih besar daripada negatif 7. Okey, ini pernyataan ke tidak? Ini adalah pernyataan kerana ianya palsu. Okey, ingat yang cikgu cakap, kalau dia kita boleh tentukan benar atau palsu, dia adalah satu pernyataan. Okey, 2x tolak 3y sama dengan 5. Okey, ini adalah bukan pernyataan kerana kita tidak boleh tentukan sama ada palsu ataupun benar. Okey, sebab kita tak tahu pun nilai x tu berapa. Nilai y tu berapa. Sebab kat sini ada dua pun boleh ubah. Kalau ada satu je pun boleh ubah, mungkin kita boleh tentukan lah betul ataupun tidak kan. Okey, next. C. P dalam kurungan P tolak 2 sama dengan P kuasa 2 tolak 2P. Okey, ini adalah pernyataan kerana ia yang benar. Kenapa ia benar? Sebab awak cuba P ni,
Tukarkan. Okey, kepada pen. Okey, P darab masuk ke dalam. P darab P adalah P kuasa 2. P darab negatif 2 adalah negatif 2P. So, benda ni adalah benar. Okey, so ini adalah satu penyataan kerana ianya benar. Macam tu. Okey, tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kamu perlu bina penyataan benar dan palsu daripada setiap penyataan berikut menggunakan simbol sama dengan, ni sama dengan, tidak sama, and then lebih kecil lagi dan lebih besar lagi. So, dia bagi satu penyataan kat sini. And then ada tempat kosong. 3 kuasa 2, tempat kosong, 5 kuasa 2. Selepas tu, awak kena buat penyataan yang benar dan juga palsu. Kita buat yang benar dulu. Kalau yang benar, 3 kuasa 2 adalah berapa? 9 kan? 5 kuasa 2 adalah 25. Okey, kalau yang benar adalah 9 lebih kecil daripada 25. Ini ada yang benar. Okey, kalau kita nak buat yang palsu, penyataan yang palsu adalah ini sama ada, ni 9, ni 25. Okey, so kita buatlah sama 9 lebih besar daripada 25. So, ini adalah palsu. Okey, kadang-kadang soalan boleh tanya macam ni juga. Okey, so contoh yang kedua, 6A per 2 dengan 3A. So, kita buat 6A per 2 sama, and then 3A. Kita nak buat yang benar. 6A bahagi 2 akan dapat 3A juga 6A bahagi 2 akan dapat 3A. So, 3A sama dengan 3A. Macam tu. Okay, sama. Dia sama. Sebab 6A bagi 2 dapat 3A. And then yang ni 6A per 2 dengan 3A kita nak jadikan ni palsu ni. Penyataan jadikan palsu. Buatlah. Tidak sama dengan 3A. So, dia akan jadi palsu. Okay? Itu saja untuk lesson yang pertama. Terima kasih.